sekejap lah. Kita tunggu korang masuk dahulu. Dibatalkan, tapi korang ada ujian yang dihaskan untuk awak. So macam contoh awak nak masuk bahagian mana-mana pun peralihan apa tu, teknikal ke ataupun bahagian teknikal kan, contoh teknikal ataupun pelajaran. So nanti kerajaan akan buat satu ujian lah yang sesuai untuk awak lakukan dan juga sesuai dengan keadaan sekarang ni. Memang tak ada PT3 tapi ada juga ujian yang diorang buat macam PT3 juga untuk memeriksa awak adakah awak layak ke tidak untuk pergi sekolah tu, contohlah. Okay, jangan nak ye sangat. Memang ye PT3 tak ada. Maksud dia ujian oriented tak ada. Maksud dia tak ada peperiksaan PT3, tapi diorang kata diorang akan buat satu penilaian khas untuk awak macam tu. Okay, so awak sendiri pun tak tahu macam mana lagi yang dia akan bagi. So tak boleh ye sangat lah. Cikgu takut nanti lagi susah daripada jawab soalan kan. Ke PT3 exam lagi susah, peperiksaan lagi susah. Tapi tak kisah kalau macam memang PT3 tak ada, peperiksaan PT3. Cuma awak tak tahu lagi apa kerajaan akan buat untuk awak supaya awak layak diterima. Sejarah Malaysia awak pertama sekali yang ada masalah macam ni lah, iaitu kita ada masalah dibatalkan first time. Cikgu rasa tak pernah lagi, ada ke? Setakat ni tak ada lagi, cikgu rasa lah, setahu cikgu. Awak adalah batch yang pertama, so tahniah lah. Cuma sekarang ni cikgu tengah tengok juga Kementerian Pelajaran punya website. Okay, laman sesawang dia, cikgu akan tengok apa lagi diorang akan beritahu lah, apa exam yang diberikan untuk awak lah. Cara, sebab dia kata PT3 dah dibatalkan, tapi dia kata ada satu ujian yang diorang akan lakukan. Yang tu itulah macam yang cikgu tahu, kalau awak ambil PT3, kalau awak punya result bagus, awak memang cikgu awak nasihatkan awak boleh ambil bio ataupun science stream. Tapi sekarang ni cikgu tak tahu. Kita tunggu dulu maklumat yang diberikan oleh Kementerian Pelajaran lah. So daripada situ kita boleh tengok either layak ke tidak. Tapi sekarang ni kan kalau cikgu tengok Zahij, untuk awak masuk ke science stream tak ada masalah zaman sekarang lah untuk awak punya batch sekarang ni. Sebab yang cikgu tengok previous student, okay, dia punya keputusan tak berapa bagus juga. Maksud cikgu dia taklah banyak A, cuma dia ada B, C. Okay, tapi sains dia dapat B. Okay, lepas tu dia sendiri kata dengan cikgu dia nak ambil science stream. Maksudnya dia nak ambil bio, kimia, fizik. Dan sekolah dia bagi dia ambil subjek tu. Sebab sekarang ni dah tak ada dah macam kalau you kan you punya 8A kan. Contoh you 8A baru you boleh masuk science stream. Sebab sekarang ni tak ada dah. Itu terpulang pada awak lah, awak nak ambil subjek mana. Okay. Cuma kalau cikgu awak akan nasihatkan siapa yang ambil science stream, biologi, kimia dan juga fizik, sekurang-kurangnya sains awak mesti B atau A lah. Macam tu. Okay. Sebab subjek tu kalau awak tak sains awak C pun susah juga nak ambil sebab dia science stream, related dengan science stream lah. Okay. Tak apa, jangan risau, tak ada pun susah kerajaan bagi awak. Okay, itu dah senang dah, tak ada PT3. Cuma tak tahu lagi apa exam yang diberikan lah. Okay, so nanti kita sama-sama tengok.
Okay, so sekarang ni dah berapa student? 10 orang KV tu apa Hafiz? Tu ke? KV tu maksud dia awak kemahiran vocational. Oh, kemahiran vocational tak ada apa-apa masalah. Maksud dia kalau keputusan awak baik ataupun tidak berapa baik, okay, tengok pada subjek tu. Maksud cikgu tengok kepada dia punya tu kriteria yang dia perlukan. Contohnya kalau nak masuk KV ni, kemahiran vocational ni mungkin awak kena C, tak boleh D atau E. Macam tu lah sekolah kemahiran vocational. So awak kena tengok sekolah tu apa yang diperlukan, apa yang diperuntukkan. Okay? Tak ada masalah. Yang susah sekarang ni adalah science stream. Kalau awak nak ambil science stream, awak kena pastikan sains awak dan juga bahasa Inggeris awak dan juga matematik tak silap cikgu. Okay, 3 tu awak kena dapat B, A, macam tu lah. So awak boleh dapat science stream. Tapi terpulang pada sekolah awak juga. Kadang-kadang ada cikgu yang bagi. Walaupun awak tak dapat kredit kat situ, mungkin sekolah akan bagi. Kita tengok dulu lah, okay, situasi dia. Okay, boleh? Cikgu teruskan untuk yang hari ni punya. Okay, so sekarang ni kita masuk bab 11, Alam Anugerah Terindah. Okay, so hari ni okay, kita akan belajar tentang punca-punca yang menyebabkan kepupusan hidupan liar. Okay, macam yang awak tahu sekarang ni kan zaman moden. Okay, disebabkan banyak pembangunan, hidupan liar kita semakin terancam. Dan juga ada juga spesies-spesies yang sudah pupus. Okay, macam hari tu cikgu beritahu awak dalam kelas sains, okay, apa tu, kita punya padat sumbu dah pupus, okay, Malaysia punya. Okay, sebabkan tu, so ini baru sekarang, apa tu, badat sumbu dah pupus, tapi dia pun akan mengganggu habitat yang lain juga. Kan cikgu kata mesti ada connection, ada cakap ada hubungan. Okay, ada hubungan. So kalau satu haiwan sudah mati, pupus, dia akan membuatkan haiwan-haiwan lain juga ataupun habitat lain juga akan terancam jugalah. Okay, so sebab tu kita kena kawal. Boleh? Boleh Sahij. Kalau sains awak dapat B pun, sebab sekarang ni cikgu tengok peratusan student yang ambil sains stream kurang. Sebab diorang tahu susah ambil exam tu. Macam yang sekarang ni bagi impak kan? Impak tahu kan, bagi kesan kan? Macam cikgu tahun lepas, cikgu ajar student biologi banyak. Tahun ni form 5 langsung tak ada. Form 4 2 orang je cikgu ajar. So nampak tak ramai orang ambil science stream. Ya, betul. Betul cakap Sam. Dia pressure banyak. Dia ada kerja khusus, dia ada 3 paper awak kena jawab. Lepas tu dia ada eksperimen awak kena hafal. So dia ada banyak, sebab tu banyak student takkan ambil. Sebab dia diorang nak score. So kalau susah diorang ni kurang. Jadi kan tak banyak orang ambil. Jadi cikgu awak walaupun awak B, dia akan masukkan awak juga science stream. Betul. Ada orang suka, ada orang tak. Ya. Yeah. Macam Sam je, cikgu tahu awak suka account. Okay, so awak ambil lah bidang account. Tapi kan pemilihan subjek ni awak kena tengok pekerjaan awak. Awak nak jadi apa lepas, cita-cita awak nak jadi apa. Contoh kalau awak nak jadi doktor, okay, kalau awak nak jadi doktor, awak mesti ambil apa? Awak kena ambil, itulah 3 tu, fizik, kimia dan juga biologi. Lepas tu awak kena ambil juga maths untuk jadi doktor. Tapi kalau awak nak jadi accountant, so awak ambil account lah. Okay, kalau chef, okay, chef tak semestinya awak tak boleh ambil bio. Cikgu bagi tahu awak, kalau awak ambil bio untuk jadi chef, awak boleh tahu situasi dia macam mana. Sebab chef pun gunakan sains juga. Awak tengok macam mana. Ya, betul. Tak salah. Sebab cikgu kata chef, tak semestinya awak tak boleh ambil science stream. Boleh je. Kawan cikgu ada jadi chef, tapi dia ambil science stream masa sekolah dulu. Survive je. Dia okey je. Dia boleh ambil. Tak kisah sebab sekarang ni improvise. Awak improvisekan diri awak. Maju ke depan. Okay, maju ke depan. Okay, cikgu teruskan yang cikgu punya. Nanti kita bincang yang tu. Boleh? So kalau awak perlu, pekerjaan yang awak nak tu mesti ada biologi, awak ambil biologi. Sebab macam contoh awak nak jadi engineering, awak tak payah ambil biologi. Engineering tak perlukan biologi. Awak ambil fizik dan juga kimia. Bio tak payah.
Tapi kalau awak more kepada sains hayat, maksudnya sains yang more kepada tumbuhan alam, awak ambil biologi. Okay. Boleh? Pun boleh juga Sam. Okey, cikgu teruskan yang ni. Zoologi, zoologi, biologi. Okey. Teruskan, tak ada salah. Sebab zaman sekarang ni tak semestinya awak ambil science stream awak berjaya. Cikgu beritahu awak. Mana-mana awak ambil pun subjek, walaupun awak hanya ambil lukisan saja, betul yang kelas seni sahaja. Awak tahu kawan cikgu kelas seni sekarang ni dah jadi arkitek. Arkitek pun melukis. Okay, so tak salah. Apa-apa yang awak nak jadi sekarang ni, itu terpulang pada awak untuk berjaya. Okay? Kawan cikgu lagi berjaya daripada cikgu yang kelas seni tu. Kelas seni kan dulu kita nak pandang serong kan. Tapi sebenarnya tak, diorang boleh jadi apa saja. Okay? Jangan pandang rendah pada orang. Tak semestinya awak science stream awak hebat. Okay? Okay, cikgu sambung untuk BM ni. Okay, so sekarang ni, okay, cuba baca, tak apa cikgu baca. Kita sama-sama baca. Okay, awak baca juga. Okay, yang ni dia bagi email. Okay, dia bagi email kepada, okay, dia tak sangka sini lah. Dia bagi email untuk beritahu tentang kepupusan hidupan liar. Okay, kepupusan. Kepupusan dengan mati lain tau. Kepupusan maksud dia spesies tu, satu spesies tu sudah tiada di dunia. Dah tak wujud dah. Itu maksud kepupusan. Mati, spesies tu ada lagi. Cuma setengah saja yang mati. Macam tu. Okay. So itu maksud dia, kepupusan hidupan liar. Okay. Salam sejahtera Wafi. Saya berharap agar saudara sentiasa sihat di samping keluarga yang tersayang. Kemarin, saya terbaca di ruang internet tentang populasi hidupan liar di negara kita yang semakin terancam. Terancam, tahu? Sudah semakin bahaya. Okay, terancam. Berdasarkan statistik tersebut, kematian hidupan liar dari tahun ke tahun jelas semakin meningkat. Buktinya pada tahun 2016, sebanyak 6,258 ekor hidupan liar telah mati dan meningkat kepada 6,767 ekor pada tahun 2017. Kemudian, jumlah tersebut terus meningkat kepada 7,451 ekor pada tahun 2018. Saya berasa sungguh sedih akan nasib hidupan liar di negara kita ini. Saya berasa bimbang juga jika jumlah tersebut terus meningkat pada masa akan datang. Hal ini dikatakan demikian kerana kebanyakan spesies hidupan liar yang terdapat di negara ini tidak dapat ditemui di negara lain. Oleh itu, jika saudara berkelapangan untuk membalas email ini, saya ingin memohon jasa baik saudara untuk memberikan kritikan tentang punca-punca yang menyebabkan masalah ini berlaku. Setakat ini sahaja coretan saya untuk kali ini. Semoga berjumpa lagi dalam lembaran yang akan datang. Sekian, terima kasih. Okay, so sekarang ni orang ni menghantar email kepada Wafi. Okay, dia suruh Wafi balas balik email dia tentang punca-punca yang menyebabkan kepupusan hidupan liar. So hari ni kita kena buat karangan ni lah. Okay, so sekarang ni nampak tak dekat sini pun ada perkataan-perkataan baru. Okay, awak boleh letak. Sebagai contohnya, coretan. Tahu coretan tu apa? Coretan kan macam lukisan, tulisan. Okay, so dia bagi tahu sekarang ni dia gunakan perkataan coretan kat sini. Tulisan ni lah. Okay, lembaran. Lembaran tu maksud dia kertas ataupun ni lah. Macam dia bagi email kan. So umpama satu message, lembaran lah dekat, kita tulis dekat dalam kertas ataupun dekat sini lah email macam tu. Itu lembaran maksud dia yang akan datang. Okay, ada lagi perkataan baru yang awak boleh nampak kat sini. Okay, nampak tak kat sini? Kita gunakan penanda wacana. Hal ini dikatakan demikian kerana, nampak tiada koma? Sebab sini ini bukan penanda wacana yang perlu awak koma. Okay, dia bagi tahu alasan, sebab. So tak perlukan koma dekat situ. Okay, ada lagi? Setakat situ saja. Okay, so dia bagi tahu kat sini. Okay, so hari ni, okay, so kalau dia kata macam ni kan, umpama kita buat ulasan. Okay, kita buat ulasan. Okay, so pada pendapat saya, banyak punca yang menyebabkan peningkatan kematian hidupan liar. Okay, awak kena mulakan dengan perkataan inilah. Okay, hari ni kita bincang saja. Okay, kemudian nanti awak ada nombor cikgu kan? Cikgu ada bagi hari tu, betul? Awak hantar dengan cikgu. Macam mana awak nak tulis perkataan ni. Tapi hari ni cikgu bagi isi saja.
So nanti awak buat satu karangan pendek saja. Okay, boleh? So kita bincangkan apakah punca kepupusan hidupan dia. Okay. Sini apakah punca dia. Siapa boleh beritahu cikgu apakah punca kepupusan hidupan dia. Punca maksud dia sebab. Okay, sebab. Kenapa boleh pupusnya hidupan dia ni? So, boleh beritahu cikgu? Cikgu minta 4 saja isi. Sebab sekarang ni karangan pendek kan? Okay, 4 saja isi. Siapa boleh beritahu cikgu? Apa punca dia? Kenapa hidupan dia boleh pupus? Ya, student cikgu? Aktiviti pemburuan oleh manusia. Okey, boleh? So, kita huraikan sikit. Okey, satu. Okay, Zengui beritahu. Aktiviti pemburuan manusia. Okey, pemburuan. Okey, kata sini pemburuan haram. Kerana apa kita kena letak haram? Okey, kenapa cikgu kena letak haram kat sini? Maksud dia, dia buat pemburuan ni tanpa izin. Kalau kita kata aktiviti pemburuan, itu tak ada masalah sebab sekarang ni kita memang memburu. Contohnya rusa dan sebagainya. Ada juga yang diberikan. Tapi kalau kita kata haram tu maksud dia buru haiwan liar. Contohnya harimau, haiwan-haiwan yang sudah pupus. So itu maksud dia pemburuan haram. Okay. So kita tambah sini pemburuan haram manusia. Okay, apa huraian yang boleh kita letak kat sini? Mesti ada huraian juga. Okay, ini isi yang pertama, aktiviti pemburuan haram. Macam mana kita nak huraikan pemburuan haram ni? Siapa boleh beritahu cikgu? Okey, betul. Sam kata penipisan lapisan ozon. Okey. Penipisan lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon kita boleh katakan sini itu adalah bukan punca. Yang awak bagi tahu Sam ni itu kejadian dia. Sekarang ni punca. Kenapa boleh ada lapisan penipisan lapisan ozon dan juga cuaca yang panas? Apa aktiviti yang menyebabkan kepada masalah tu? Penipisan lapisan ozon dan juga cuaca panas. Okay, sebelum tu Sam betul dah. Cuma Sam bagi tahu cikgu dia punya contoh aktiviti. Aktiviti pembakaran hutan, kekurangan flora dan fauna. Itu disebabkan oleh, kalau kekurangan flora dan fauna itu situasi, contoh situasi. Kita bincangkan yang dulu ni. Aktiviti pemburuan haram manusia. Macam mana awak nak cakap apa contoh aktiviti haram manusia ni? Macam tadi cikgu kata diorang memburu tanpa izin. Okay. So kita kena cakap sini, awak boleh huraikan kat sini iaitu diorang memburu tanpa izin, betul tak? Lepas tu diorang memburu haiwan yang orang cakap yang sudah berkurang, spesiesnya sudah berkurang. Contohnya macam harimau. Okey, sekarang ni kenapa diorang nak memburu harimau? Untuk dapatkan apa? Dan sebab apa diorang memburu? Okey, contohlah kan. Contohlah orang yang berburu tu, okey, dia buru harimau. Tapi kalau pasaran tak letak harga yang tinggi kepada harimau tu, so mesti pemburu tu tak memburu harimau, betul tak? Okay. So maksud dia kat sini, aktiviti pemburuan haram manusia ni, awak boleh huraikan apa? Untuk mendapatkan keuntungan hasil jualan lumayan haiwan tersebut. Okay, awak boleh huraikan yang ni. Atau awak boleh cakap, sambung ataupun awak boleh cakap lagi, awak boleh tambah. Okay, satu mendapatkan keuntungan. Okay, daripada hasil ni, okay, kerana apa orang ni buat? Contohlah kalau awak, cikgu suruh awak pergi buru harimau, awak tembak harimau tu, awak potong tangan dia dan sebagainya. Awak tak rasa kesian ke? Okay? Ya, betul, Sahij. Okay, so contohlah kalau cikgu suruh awak pergi buru harimau. Okay,
kalau kita jual tu mesti banyak beribu-ribu boleh dapat kan. Tapi kalau awak rasa nak bunuh harimau tu pun awak tak mampu, awak kesian, so maksud dia orang tu tak berhati perut. Tahu berhati perut? Tak berhati perut. Maksud dia tak ada rasa kesian. Okay. So kat sini cikgu bagi tahu perkataan lain daripada kesian iaitu empathy. Empati. Tahu empati? Empati tu maksud dia kurang rasa kesihan. Okay. Empati. Terhadap kehidupan terancam. Okay. Betul. Okay. So macam kalau awak tengok, cikgu pernah tengok satu video. Dia buru, apa nama dia, badak sumbu untuk dapatkan dia punya tanduk tu kan. Masa tu diorang just tembak dia saja. Dia rebah, lepas tu diorang potong dia punya apa tu, tanduk. Okay, lepas tu diorang just biarkan macam tu saja. Okay, kesian kan? Lepas tu tiba-tiba lari ada seekor anak dia pula. Anak dia pergi, rupanya itu ibu dia. Okay, so macam kesian lah. Okay, dia mengganggu habitat tu juga. Okay, selain daripada tu, okay, sini sudah habis aktiviti pembunuhan haram manusia. Okay, apa lagi? Apa lagi punca lain yang menyebabkan keputusan haiwan hidupan liar ni? Macam tadi Sarjan bagi tahu cikgu, Sarjan bukan, Samuel bagi tahu cikgu, dia kata penipisan lapisan ozon. Okay, macam mana lapisan ozon tu boleh nipis dan juga macam mana cuaca kita boleh jadi panas disebabkan oleh apa aktiviti dia? Iaitu pembakaran hutan. Okey, betul, pembakaran hutan. Okey, kalau pembakaran hutan tu kita bagi tahu secara menyeluruh iaitu okey, kita bagi tahu perubahan suhu bumi. Okey, perubahan suhu bumi. Okey, dekat sini apa yang boleh kita katakan? Okey, betul, pencemaran. Okey, Sam boleh beritahu cikgu. Okey, isi yang ketiga, pencemaran alam. Sebab pencemaran air dan juga udara dan sebagainya kita gabungkan jadi satu. Okey, pencemaran alam. Dia tajuk yang sama. Okey, so kita huraikan perubahan suhu bumi dulu. Okey, apa akan jadi, macam mana pula perubahan suhu bumi ni boleh mengakibatkan kepupusan kepada hidupan liar? Sebab apa? Ada siapa boleh beritahu cikgu? Okey, cikgu tanya ni, perubahan suhu bumi, macam mana perubahan suhu bumi tu boleh efek, boleh mendatangkan kesan kepada kepupusan hidupan liar. Suhu bumi, suhu maksud dia panas. Oksigen tak? Dia tak ada kena-mena tulis. Samuel. Apa dia? Macam sekarang ni awak. Okay, awak duduk kat Malaysia. Kalau cikgu suruh awak pergi pukul 12 tengah hari, awak pergi berjalan kat tengah-tengah padang tu panas-panas, awak nak tak? Tak nak kan? Dekat rumah pun pakai aircon kan? Satu hari, betul? Bini trash nak saja. Okay. So maksud dia macam ni. Perubahan suhu bumi ni, okay, kalau kita tengok sekarang ni semakin panas. Okay. Dekat kawasan kutub utara juga kutub selatan sudah semakin cair. Okay, air dia. So disebabkan tu kita punya peningkatan air, lepas tu suhu bumi pun naik. Okay, cuba awak bayangkan haiwan tu duduk di kawasan yang sejuk. Okay, lama kelamaan tempat sejuk dia tu dah tak sejuk dah. Dia jadi warm, dah jadi suhu yang suam ataupun panas. Okay, disebabkan tu dia akan mengganggu habitat mereka. Okay, so sini awak boleh huraikan macam tu. Iaitu awak katakan sini, okay, perubahan suhu bumi, jadi sesetengah haiwan tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan suhu tersebut. Okay, awak boleh huraikan macam ni. Okay, kemudian isi ketiga. Okay, tak payah hurai banyak sangat sebab sini cikgu kata karangan pendek saja kan. So tak payah hurai banyak sangat lah. Okay, isi yang ketiga, pencemaran alam. Okay, apa contoh pencemaran alam yang boleh awak katakan? Iaitu pencemaran air. Pencemaran air. Okay, pencemaran air tu macam mana boleh mengganggu, boleh menyebabkan kepupusan hidupan liar?
Ada yang boleh bagi contoh pencemaran alam? Apa yang boleh kita bincangkan kat sini? Takkan nanti kalau awak tulis sekarangan pencemaran alam, macam tu saja? Macam mana kita nak huraikan? Pembuangan sampah, betul. Disebabkan pembuangan sampah tu menyebabkan apa? Hidupan akuatik semakin berkurangan. Okey, betul? Boleh? Okey. So awak boleh cakap kat situ pencemaran apa? Contoh pencemaran air dan udara mengakibatkan haiwan tidak dapat apa? Tidak dapat hidup air dan udara menyebabkan haiwan tidak dapat hidup dan semakin berkurangan. Sebab apa? Adalah sebab dia kerana sikap apa? Manusia yang tidak prihatin terhadap penjagaan alam sekitar. Betul tak? Okay, macam cikgu kan selalu cikgu pergi memandu pergi ke pusat tuition. Okay, cikgu selalu pergi pada waktu 1:30 macam tu lah, pukul 1 kan, 1 atau 1:30. So waktu itu adalah waktu awak keluar sekolah, betul tak? Kalau tak awak pun sekolah rendah akan keluar sekolah. So masa tu cikgu tengah memandu tu mesti saja cikgu tengok siapa yang murid-murid yang naik bas sekolah mesti dia buang sampah keluar macam tu tanpa rasa bersalah. Okay, cikgu pandu, cikgu horn. Okay, diorang tengok cikgu. Tu cikgu kata macam ni. Kenapa tau? Kita kena didik diorang. Awak cuba bayangkan kalau awak hanya tengok sahaja macam tu. Okay, maksud dia budak tu, murid tu tidak tahu prihatin terhadap penjagaan alam sekitar dan sebabkan tu banyak pencemaran berlaku. Cuba bayangkan kalau awak tak hindarkan benda tu, awak just endah saja, okay, ramai orang akan buang sampah lagi. Okay, sebabkan tu awak kena prihatin, jadi prihatin. Walaupun seorang saja yang buat, awak kena mulakan juga dengan diri awak sendiri. Boleh? Even kalau cikgu pergi keluar pun, okay, cikgu nampak sampah sarap, cikgu akan kutip juga. Okay, walaupun takkan awak nak tengok, ya Allah, siapalah yang buang sampah ni? Takkan awak nak cakap macam tu saja. Orang ni tak prihatin, betul, awak jalan je. Maksudnya awak pun tidak prihatin, betul? Awak dah nampak sampah tu tapi awak tak kutip. Okay, so kita kena diri sendiri. Nampak saja tu tak payah komen apa-apa, awak ambil, awak buang. Daripada awak punya perbuatan tu, orang lain akan nampak. Bila orang lain akan nampak, dia akan buat juga. Okay, so mulakan daripada diri sendiri. Okay. Sebab awak tahu Malaysia adalah negara yang tidak suka kita semula. Kita paling banyak pembuangan sampah. Okay, so dunia pun dah tahu Malaysia ni tak pandai nak kita semula. Okay, so sekarang ni cikgu kata kita kena mulakan dengan diri kita sendiri. Baru kita boleh ubah satu Malaysia. Okay, satu Malaysia. Alright, last kali isi. Okay, Hafiz. Okay, so isi yang keempat, last kali, akhir sekali. Kita dah cakap aktiviti pemburuan haram, manusia, okay, perubahan suhu bumi, pencemaran alam. Lagi, akhir sekali apa? Apa lagi yang menyebabkan? Gangguan habitat. Faham tak gangguan habitat? Habitat tu maksud dia apa? Tempat tinggal. Betul? Tempat tinggal, tempat cari makan orang. Okay? So habitat. Kalau habitat mereka terganggu, okay, disebabkan tu akan pupus juga hidupan tu. Jadi macam mana habitat mereka boleh terganggu? Apa aktiviti manusia yang kita lakukan boleh menyebabkan kepupusan hidupan dia ni? Ya, aktiviti penebangan hutan. Betul? Okay. Secara menyeluruh, aktiviti penebangan hutan tu kita kata sini penerokaan. Okay, cikgu gunakan penerokaan. Tahu apa tu maksud penerokaan? Maksud dia kita teroka hutan tu untuk tujuan-tujuan yang tertentu. Okay, contoh tadi Zheng Wei dah bagi tahu penebangan hutan. Ada lagi cara lain iaitu contohnya pembangunan.
pertanian. Okay, ataupun kita boleh cakap pembalakan, pelombongan ataupun perhubungan. Jalan raya, okay, kita kena tebang semua pokok untuk buat satu benda yang baru. So sebab tu cikgu letak sini penerokaan hutan. Boleh? Kalau awak kata aktiviti penebangan hutan, itu satu saja isi yang kita huraikan. Cikgu nak yang menyeluruh, so cikgu kata penerokaan hutan kat sini. Okay, so sini cikgu kata penerokaan hutan untuk tujuan pembangunan, okay, kemudian pertanian, perlombongan, okay, perhubungan dan pembalakan. Okay, so ini awak huraikan sedikit saja. Boleh? So ni untuk isi yang tu, cuba awak buatkan dalam satu karangan, kemudian nanti hantar pada cikgu. Menerusi, awak boleh hantar email ataupun WhatsApp. Cikgu dah bagi nombor cikgu kan pada awak. Ada siapa lagi? Siapa yang nak email? Cikgu bagi email. Okay, boleh hantar dekat email. Okay. Awak boleh hantar dua tu. Awak boleh hantar email ataupun nombor telefon cikgu tu. Awak menerusi WhatsApp. WhatsApp tu awak gambar. Email awak type. Awak type, lepas tu nanti hantar kepada cikgu. Okay, ya? Kalau tulisan tu kena clear lah. Kalau awak hantar dekat WhatsApp, tulisan tu kena jelas. Supaya cikgu boleh baca, cikgu boleh tanda dengan baik. Kalau awak tak jelas, cikgu suruh awak hantar balik lagi. Sekali. Kena buat lagi balik. Okay. Okay, ya? So ini saja cara yang cikgu boleh buat supaya awak boleh hantar pada cikgu. Cikgu nampak yang selalu hantar pada cikgu, Vanessa, Zengwei, Rachel, ini siapa? Sam pun hari tu ada kan? Samuel. Okay. So cuba. Okay. Bila lagi awak nak pandai untuk buat karangan? Okay. Cikgu dah tolong awak dah ni. Bantu awak dah. Okay, ya. So sudah saling yang ni, cikgu nak teruskan untuk ni. Buat satu karangan mulakan dengan sekejap. Tulis ni dulu. Mulakan dengan pada pendapat saya. Sekejap. Okay. Sorry. Cikgu tak nampak. Okay. Cikgu mulakan balik. Ayo. Okay.
Cikgu mulakan balik semula. Awak kena mulakan. sorry. Okay, awak kena mulakan dengan karangan. Pada pendapat saya, koma, banyak punca yang menyebabkan peningkatan kematian hidupan liar. Boleh faham? Sorry Samuel, sorry. Tak payah nak mendengar dia, sampai anjing awak pula. Okey, mulakan karangan awak dengan ni. Pada pendapat saya, banyak punca yang menyebabkan peningkatan kematian hidupan dia. Titik. So kalau sambung karangan tu, antaranya ialah, okey. Okey, sorry Samuel, tak sengaja. So tadi dia tiba-tiba tu off sendiri kan? Cikgu kan tak mute. Okey dah? Alright, sudah yang ni? Cikgu teruskan. Sorry cikgu, aku tahu kuat kan? Sorry.